Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah kita lanjutkan daripada perbincangan kita dalam episod yang lalu tentang orang ataupun insan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sayang adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain, dan didetailkan di dalam hadis tersebut bahawa amal yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah memasukkan rasa bahagia, gembira, rasa lapang kepada orang lain, dan khususnya diperincikan di situ orang yang melepaskan seseorang daripada kesusahan atau bantu dia yang menghadapi masalah hutang yang membelenggunya ataupun menghilangkan kelaparannya, memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan kemudian hadis itu bersambung. Saya sebutkan bahawa hadis itu agak panjang dan ada beberapa lagi bahagian daripada hadis tersebut, dan hari ini kita akan lihat lanjutan daripada hadis itu, dan kita akan fokuskan kepada satu kualiti ataupun karakter yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang, iaitu Allah sayang kepada orang-orang yang menelan gelegak kemarahannya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang dia menahan ketika mendidih darah dia. Ghaidh ini adalah peringkat sebelum pergi kepada ghadab. Ghadab ni adalah ketika dia outburst, ketika dia empangan marah itu pecah. Tapi sebelum pergi ke empangan pecah tu, dia ada gelegak tu kan, darah mendidih, rasa macam nak cakap macam-macam, macam nak baling barang, nak campak itu, nak campak ini, nak tumbuk orang ataupun nak pecahkan sesuatu. Itu gelegak marah. Orang yang menelan gelegak itu Allah Subhanahu Wa Taala sayang, dan bukan hanya Allah sayang, Allah berikan pelbagai tawaran kebaikan di dunia dan di akhirat untuk orang yang menahan gelegak marah ini. Dan kita lihat hadis ini ketika Nabi SAW menceritakan hadis ini selepas Nabi sebut orang yang paling Allah sayang, orang yang bermanfaat, orang yang memasukkan amal yang paling Allah sayang, memasukkan kebahagiaan itu. Nabi kata, aku lebih suka berjalan dengan seseorang, memenuhi hajatnya, memenuhi permintaannya ataupun membantu dia menyelesaikan masalah dia, lebih Nabi SAW suka daripada duduk iktikaf di masjid, yakni Masjid Al-Madinah, iaitu masjid di Madinah, untuk tempoh sebulan. Nabi SAW kata, lebih aku suka aku pergi tolong orang daripada aku duduk di dalam masjid di Madinah selama sebulan. Kemudian Nabi SAW kata, وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ, siapa yang menelan marah dia, mengelakkan daripada outburst marah itu, satarallahu auratahu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup, kerana dia menutup kemarahan dia, Allah akan menutup kesilapan-kesilapan dan juga kekurangan-kekurangan dia. Dan Nabi SAW lanjutkan lagi dalam hadis ni, man kadhama ghaidhahu, siapa yang menelan gelegak marah tadi tu dalam keadaan dia sebenarnya mampu dan boleh melepaskan kemarahan tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hatinya berasa aman. Allah kata, amdahu mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yawmal qiyamah. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan hari kiamat ni hari yang penuh dengan chaos, kucak-kacir, takut. Semua orang dah tak kisah pasal siapa pun, termasuk ibu akan tinggalkan bayi yang disusukan. Hari yang cukup cemas. Pada hari itu, orang-orang yang menelan gelegak marah dia di dunia, Allah akan jadikan hati dia rasa aman, tenang dan selamat pada hari yang cukup mencemaskan. Dan Nabi SAW sebut dalam penghujung hadis ini, Nabi kata, siapa yang berjalan dengan seorang waman masya ma'a akhihi fi hajati, siapa yang berjalan dengan seseorang untuk memenuhkan ataupun memenuhi permintaan hajat dia, membantu dia sehingga dia selesai ataupun sehingga dia berjaya mencapai objektif tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengukuhkan kakinya pada hari dia merentas sirat, iaitu jambatan yang kita tahu sirat. Pada hari kiamat nanti kita akan lalu titian sirat. Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan hati dia ketika tuzillu fihi al-aqdam, pada mana hari itu kaki semua akan bergetar ketakutan. Orang yang menelan kemarahan dan orang yang bersama dengan orang-orang susah membantu mereka, Allah akan kukuhkan, thabatkan, athbatallahu azza wa jalla, Allah akan kuatkan
kaki mereka pada hari kaki-kaki bergetar ketakutan. Allahu Akbar. Ganjarannya banyak, tentu amalnya tidak mudah, kan? Jadi menahan kemarahan ini adalah satu yang sangat kita lihat dalam realiti masyarakat kita hari ini. Kalau kita lihat apa benda yang viral dekat social media, atau apa isu yang selalu menjadi kata-kata ramai orang dalam satu-satu masyarakat, satu negara, kita akan lihat kebanyakan waktu, kalau tidak setiap waktu, ia adalah melibatkan emosi marah orang ramai yang diprovokasi. So dia akan stir the anger and the hatred. So orang jadi benci dan membenci, maki hamun. Kalau kita tengok comment section tu, orang tulis macam-macam, melepaskan gelegak dan kemarahan mereka. Dan itu sudah menjadi satu kebiasaan sehingga melimpah-limpah, dan dia tempias kena kepada pasangan kita. Dia tak buat salah apa pun sebab kita tengah marah dengan orang lain, atau kita tengah negative vibe dengan kemarahan di media sosial, atau apa-apalah benda yang kita tengok, atau kita ada masalah di office ke apa, kita balik dan kita lempiaskan marah tu kepada orang-orang yang tidak bersalah. Apalagi pada anak-anak yang tidak faham dan mengerti kenapa tiba-tiba aku kena marah. Dia mungkin datang nak tunjuk lukisan dia atau apa-apa origami yang dia buat. Tiba-tiba kita kata, dah pergi sana. Kita marah, dan itu melukakan, mencederakan emosi dia, dan kadang dia pun tak faham. Dan begitu banyak kerosakan disebabkan kita tidak menahan kemarahan dan pandai menguruskan emosi ini. Ada satu lagi hadis yang menarik sebelum kita melihat kepada aspek-aspek lain tentang marah ni, adalah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW sebut, tidak ada suatu benda yang ditelan yang lebih disayangi dan lebih diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan orang yang menelan kemarahannya mengharapkan redha Allah semata-mata, ataupun mengharapkan kasih sayang Allah semata-mata. Maksudnya benda yang ditelan yang paling Allah sayang juga adalah orang yang menelan gelegak marah dia. Kan ini sebenarnya juga disebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, dalam ayat yang ke-134. Allah kata, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh. Orang yang memberikan infak, sedekah pada waktu dia senang maupun pada waktu dia susah, dan orang-orang yang menelan gelegak marah dia. Dan Allah sebut orang-orang ini dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu perkara yang kita kena reset balik dalam tabiat kehidupan kita. Kalau kita memang dikenali orang yang emotionally unpredictable, tak stable, anak-anak kita takut kalau nak dekat dengan kita, kita balik rumah mereka lari masuk rumah. Pasangan kita pun sentiasa berhati-hati nak cakap sesuatu, nak tanya sesuatu, sebab tak tahu bila kita boleh tiba-tiba meletup. Itu karakter-karakter yang sebenarnya perlu kita baiki, dan itu bukan daripada karakter yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Dan penting juga kalau kita lihat ketika Nabi SAW menyebut tentang kemarahan ini, Nabi sebut ketika ada seorang sahabat datang tanya kepada Nabi SAW, berikan aku nasihat yang ringkas yang aku tidak akan lupa, yang penting. Maksudnya the most essential. Nabi sebut la taghdab. Dia kata, ditanya sekali lagi, Nabi kata la taghdab. Dia tanya kali ketiga, Nabi kata la taghdab. Satu angle adalah yang menyebut bahawa Nabi tahu sahabat yang bertanya ini ada masalah dengan sifat amarah dia. Dia mudah marah. Jadi Nabi emphasize, tekankan kepada dia supaya jangan marah. Tapi satu lagi angle adalah yang melihat hadis ini dari sudut, ini adalah nasihat tentang karakter yang paling essential. Kalau kamu tidak marah, kamu tenang, kamu pandai kamu ada self control untuk mengawal emosi kamu, benda-benda lain semua akan okey. Kalau kita ni mudah, kalau istilah hari ini saya tak gemar lah nak sebut, tapi kalau nak mudah faham, mungkin anak-anak muda, sahabat-sahabat, orang yang mudah koyak kan, orang sebut begitu. Saya tak pasti apa asal usulnya, tapi orang yang kena trigger, provoke sikit, dia terus meletup, dia terus emotional kan. Kalau kita tengok interview antarabangsa tentang isu Palestin, isu Gaza, kita boleh belajar macam mana panel-panel yang berkaliber dia boleh handle provokasi dan juga temu bual atau bual bicara yang berat sebelah, yang semua nak bagi Israel menang, nak bagi kononnya Israel yang betul, dan diorang boleh handle tu. Kita belajar, wah, hebat dia berjaya. Sebab kalau dia
terprovokasi, dia marah dan dia mengamuk dekat kerusi wawancara tu, tentu lebih besar dan buruk impak dia. Tapi orang-orang macam ni juga mengajar kita supaya kita boleh belajar mengawal perasaan dan kemarahan kita. Dan satu lagi perkara yang Nabi SAW sebutlah, Nabi pernah ditunjukkan tentang ada seorang wrestler ni kita panggil apa, peninju ataupun wrestling apa dalam bahasa Melayu. Ninju is boxing kan. Dia kata ini wrestler yang paling kuat ni, dia champion. Nabi SAW kata pada ketika itu, nak tahu siapa yang paling kuat? Dan sahabat kata orang yang boleh wrestle orang lain dan kalahkan dia. Nabi kata tak. Nabi kata orang yang paling kuat ialah orang yang boleh mengawal kemarahan dia. Dan ada satu lagi hadis Nabi SAW sebut, siapa yang diprovokasi dan dia berjaya mengawal kemarahan dia, dia telah mengalahkan nafsu diri dia, nafsu marah diri dia, dia telah kalahkan syaitan diri dia, dan dia telah kalahkan syaitan orang yang provoke tu. So dengan menelan kemarahan, kita berjaya mengalahkan 3 pihak sekaligus. Jadi ini penting untuk kita lihat. Dan Nabi SAW juga orang yang, Nabi bukan tidak pernah marah. Nabi manusia, insan. Ada waktu Nabi rasa marah. Tapi ada peristiwa, contohnya Ka'ab bin Malik cerita selepas peristiwa perang Tabuk. Dia bertangguh-tangguh, kemudian dia tertinggal dan tidak serta. So bila Nabi balik tu, Nabi panggil kan, nak jumpa siapa orang-orang yang kita panggil ponteng lah kan, absent, tidak hadir, dan berikan alasan. Orang-orang munafik bagi alasan, Nabi terima je, Nabi tak banyak ni. Tapi apabila Ka'ab datang, Ka'ab radhiyallahu anhu kata dia melihat Nabi senyum, tapi senyum orang yang marah. Wish, tak boleh bayang seramnya melihat Nabi senyum, tapi dia tahu itu senyum orang yang marah. Dan maksudnya Nabi walaupun tengah marah, Nabi senyum. Nabi mengawal kemarahannya. Dan Taif hari ini, saudara-saudari, Taif yang ada di berdekatan dengan Mekah, Twin City kepada Mekah tu, hari ini wujud semata-mata kerana Nabi SAW berjaya menelan kemarahan dia. Setelah dilempar batu, dihina, dicerca, darah mengalir, dan pada ketika itu malaikat datang dan memberikan tawaran. Malaikat Jibril kata, bersama dengan aku ni 2 malaikat gunung, kau cakap okey je, kami akan hancurkan Taif. Dan Nabi kata, lah, jangan, aku mengharapkan daripada keturunan mereka nanti orang yang akan mengucapkan la ilaha illallah. Ada hadis yang sebut Nabi dengan mengelap darah yang sedang mengalir, Nabi doa, Allahumma ghafirli qaumi, ya Allah ampunkan kaumku. Hari ini Taif itu wujud dan menjadi sebuah bandar resort, bandar percutian dan bandar buah-buahan dan bunga ros dan sebagainya, disebabkan Nabi SAW menahan marah. Baik, ada beberapa doa yang sangat penting untuk kita amalkan dan baca untuk mengawal kemarahan kita bila ia membuat-buat. Ada satu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya. Ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif, iaitu doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita Aisyah. Apabila dia marah, Nabi ajarkan doa, Allahumma ighfir li dhanbi wa adhhib ghaidha qalbi wa a'idhni min mudillatil fitan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hilangkan rasa baran amarahku, dan lindungi aku daripada ujian-ujian yang menyesatkan. Ini diriwayatkan dalam buku yang ditulis oleh Ibn Asakir, seorang sejarawan besar, tapi diperselisihkan. Tapi ada satu hadis yang sahih, Nabi SAW ajarkan, Allahumma barrid qalbi bithalji wal bard, ataupun salji wal barad. Ya Allah, sejukkan hatiku dengan salji dan juga kesejukan, wal ma'il barid, dan juga embun ataupun air yang sejuk. Allahumma naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas, dan bersihkanlah hatiku daripada kotoran-kotoran, perasaan-perasaan negatif, seperti mana engkau bersihkan pakaian putih daripada kotoran. Jadi ingat, bila marah, Nabi pesan banyak benda. Salah satu yang paling penting, bila marah, senyap. Jangan cakap, jangan tulis apa-apa di social media, jangan tulis apa-apa kepada orang yang kita marah dalam message. Tahan, tunggu sampai tenang, nanti kemudian baru jawab atau baru respon dengan rasional. Jangan dikalahkan oleh emosional. Dan ingat, orang yang menelan gelegak marah adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang kuat menelan gelegak kemarahan.